Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan qaul yang mu'tamad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan qaul yang mu'tamad itu tiada wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan telah datang syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istimewa amaliyah, yakni mengerjakan amal. Baik. Kata musannif, dan qaul yakni pendapat, dan qaul yang mu'tamad dan pendapat yang dipegang itu ialah tiada wajib. Wajib di sini maknanya wajib syarak. Artinya tidak wajib secara syarak atas tiap-tiap orang yang mukallaf, yaitu orang yang aqil, orang yang baligh, tidak wajib secara syarak, yaitu ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan telah datang syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak wajib lagi makrifat. Artinya belum lagi wajib mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pandangan yang mu'tamad. Istimewa iaitu lebih-lebih lagi lah amaliyah, yakni mengerjakan amal seperti sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, itu belum diwajibkan lagi. Wajib itu bila ada permulaan dia. Secara umum iaitu dengan bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bangkit Nabi belum lagi wajib mengenal Tuhan. Setelah dibangkitkan Nabi, maka wajib mengenal Tuhan. Artinya kalau tidak mengenal Tuhan, maka hukumnya adalah berdosa. Tak kenal Allah Ta'ala, itu berdosa. Baik. Syahdan, sambungan daripada itu, arti taklif. Taklif itu maknanya pertanggungjawaban syarak terhadap mukallaf. Artinya taklif, pertanggungjawaban daripada syarak kepada mukallaf itu ialah syarak, taklif syarak kepada orang yang aqil baligh itu, yakni itu dikatakan pertanggungjawaban daripada syarak kepada orang yang aqil dan baligh, itu maknanya mukallaf, orang yang memikul beban pertanggungjawaban daripada syarak, itu dikatakan mukallaf. Maka mukallaf itu hendaklah orang berakal dan orang yang baligh. Artinya kalau tidak berakal, maka tidak diwajibkan ke atasnya untuk mengenal Allah. Kalau berakal sekalipun tetapi belum baligh, tidak lagi diwajibkan untuk ma'rifat kepada Allah. Berakal dan baligh, maka wajib dia ma'rifat kepada Allah, kerana dia belajar ilmu bagaimana nak mengenal Allah, itu wajib. Bagaimana? Iaitu dengan melazimkan, mengerjakan,
barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila sudah baligh, apabila seseorang itu berakal, bukannya orang gila, segala yang diwajibkan oleh Allah itu hendaklah diamalkan. Itu dikatakan taklif, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu adalah mengerjakan syariat Tuhan atau meninggalkan barang yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni kepada mukallaf tersebut. Apa jua yang ditegah oleh Allah taala hendaklah ditinggalkan, terutamanya perkara yang terkait dengan hukum haram, maka hendaklah ditinggalkan. Maka itu dikatakan sebagai pertanggungjawaban daripada Allah, melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, ataupun mengiktikadkan barang yang wajib itu tentu wajibnya, yaitu wajib mana ni? Wajib syarak. Apa jua yang Islam mengatakan wajib, hendaklah diyakinkan itu adalah sememangnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan, melainkan jikalau ada rukhsah di dalam perkara wajib tersebut. Itu pun bukan meninggalkan, tetapi sama ada digantikan atau dilakukan pada waktu yang lain. Tidak akan boleh dilepaskan begitu sahaja. Kalau seandainya mengiktikadkan sebaliknya, seperti sembahyang yang wajib diiktikadkan tidak wajib, maka orang ini terkeluar daripada agama Islam. Contoh sebagaimana sembahyang yang 5. Dia kata sembahyang 5 bukannya wajib kepada kita, tak wajib pun terkeluar daripada agama. Karena itu memang jelas nas dan nas syaraknya, dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama dan ijma'. Maka menentang ijma' itu hukumnya adalah haram dan berdosa serta terkeluar daripada agama Islam. Dan barang yang haram itu diiktikadkan haramnya, ya, apa yang diharamkan oleh syarak dengan nas yang jelas, maka dikatakan haram. Seperti berzina, maka berzina itu adalah haram. Seandainya dikatakan berzina itu tidak haram, kalau seandainya dia seorang yang baru masuk Islam dan tak pernah tahu tentang hukum Islam, itu kemungkinannya dimaafkan. Tetapi bagi kita yang memang lama dalam Islam, maka kalau seandainya mengiktikadkan sesuatu yang haram dikatakan halal, maka hukumnya haram dan berdosa perkataan tersebut, dan dia terkeluar daripada agama Islam. Baik. Dan barang yang makruh itu diiktikadkan makruhnya, dan makruh ini dalilnya ada, cuma tidak sekuat dalil wajib, ya, dalil haram. Dalil haram itu jelas, seperti zina, la taqrabuz zina, la nahi. Taqrabuna itu adalah fi'il mudhari' daripada af'alul khamsah. Setelah itu dihazafkan nunnya kerana masuknya la nahi tadi. Makna nahi larangan keras. Jadi larangan itu, an-nahyu, larangan itu membawa makna haram secara umum. Maka oleh kerana itu dalilnya kuat, maka dikatakan haram. Kalau seandainya ada dalil tetapi larangan itu berbentuk tidak jazam, maka dikatakan makruh. Bila dia perkara makruh, ada sebahagian ulama mengatakan tidak makruh dan sebagainya. Akan tetapi perlu kita pegang bahawasanya kalau makruh memang makruh.
Kalau semua ulama mengatakan makruh, kita katakan makruh juga. Dan barang yang mandub, yaitu yang sunat, itu diiktikadkan mandubnya, sunatnya. Sunat itu jangan diwajibkan, atau sunat itu jangan kita katakan sebagai perkara itu haram. Baik, maka i'tiqadkan mandubnya, ini adalah sunat hukum dia, ini adalah wajib hukum dia, ini adalah haram hukum dia, ini adalah makruh hukum dia. Artinya apa dia? Itu kedua-duanya, keempat-empatnya itu dikatakan talab. Talab itu artinya tuntutan. Tuntutan daripada Allah itu dua. Sama ada tuntut hendaklah memperbuat, dikatakan wajib dan juga sunat. Tuntutan untuk meninggalkan itu juga dua, haram dan makruh, dengan makna hendak ditinggalkan. Maka segala tuntutan itulah dikatakan taklif syarak, iaitu pertanggungjawaban daripada syarak ke atas orang yang mukallaf. Baik, maka inilah makna taklif syarak, inilah maksud dia, iaitu tuntutan dalam agama yang dua tadi, tuntut buat wajib dan sunat, tuntut tinggal haram dan makruh. Inilah dikatakan pertanggungjawaban daripada syarak kepada setiap mukallaf. Baik, kepada orang yang mukallaf atas kata, yakni menurut perkataan jumhur, yakni majoriti ulama radhiyallahu anhum. Ini adalah keputusan daripada majoriti ulama yang mengatakan bahawasanya pertanggungjawaban itu adalah terhadap tuntutan daripada Allah. Maka tuntutan daripada Allah itu dua yang terbesar, buat dan tinggal. Allah suruh tinggalkan, itu tuntutan. Allah suruh buat, itu juga tuntutan. Maka tuntutan itu dikatakan pertanggungjawaban daripada syarak. Maka kepada siapakah dipertanggungjawabkan itu? Itu ditanggungjawabkan kepada orang mukallaf yang sudah akil dan baligh. Baik, syahdan, lanjutan itu lagi, syara' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluq, yakni bergantung kepada segala orang yang akil dan baligh itu, yakni syara' ada pertanggungjawaban yang diberatkan ke atas orang yang berakal dan baligh. Itu kemudian maknanya setelah daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Selepas daripada itulah baru bermulanya syariat, yakni wajib, sunat, haram dan sebagainya. Ketika di Makkah, tuntutannya lebih kepada berkenaan dengan akidah, pegangan hati manusia, diajak memeluk Islam. Tetapi setelah Islam kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baru datang pertanggungjawaban yang lain yang dikatakan sebagai syariat tadi, wajib, sunat, haram, makruh. Tuntutan pun datang. Bila datangnya? Itu setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, tapi ada juga ibadah-ibadat yang mana itu diberatkan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberatkan kepada kita. Seperti bangun malam, qumil laila illa qalila. Allah mengatakan qum al-laila, bangunlah al-laila, yaitu pada waktu malam. Sekalipun waktu kamu bangun itu cuma sebentar, tapi perkataan itu tidak ditujukan kepada kita hukum wajibnya, tetapi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada juga yang khas untuk Nabi dan diharamkan kepada umat dia. Umat tak boleh buat, Nabi boleh buat.
Kalaulah orang mengatakan apa jua yang Nabi buat kita kena buat, maka Nabi kahwin 9, kita jangan buat. Baik, mana tidak dikenakan ke atas kita, bahkan melakukannya itu haram. Baik. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, syariat itu bermulanya kemudian daripada perang Uhud. Perang Uhud, tuan-tuan yang pernah umrah dibawa berjalan ke Bukit Uhud, bukit yang sangat disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi membayangkan sesuatu, Nabi akan kata sebesar Bukit Uhud. Dan Nabi suka memanjat Bukit Uhud. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendaki Bukit Uhud bersama dengan sahabat, maka bergoyang Bukit Uhud kerana keseronokan Bukit Uhud dipijak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi tekan kaki dia baru dia senyap daripada bergerak. Baik. Maka perang Uhud, setelah berlakunya perang Uhud, iaitu selepas daripada perang Badar, orang kafir Quraisy ingin membalas dendam kepada umat Islam, maka peristiwa itu berlaku pada hari Sabtu. Sebahagian mengatakan berlakunya iaitu pada raya yang ke-7, 7 Syawal. Baik, ketika itu tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat mengatakan ketika hijrahnya Nabi, selepas itu bermulalah syarak tadi. Ada sebahagian mengatakan bukan selepas hijrah, setelah 3 tahun daripada hijrah baru bermula. Dan syarak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dan sebelum perang Uhud itu, ta'alluq ia, yakni tergantung ia, yakni syarak Nabi kepada sekalian yang maujud. Semua kena belaka. Baligh keadaannya, iaitu sudah pun baligh, atau sebelum baligh, atau belum baligh lagi, maka berta'alluq dia kepada semua sekali. Maka inilah barang yang dikata oleh jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Baik, radhiyallahu anhum. Jadi bilakah mulanya? Katanya adalah selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kata Syekh rahmatullahi alaihi, bukan rahimahullah, rahmatullahi alaihi. Beza apa rahmatullahi alaihi dengan rahimahullah? Ada beza. Rahimah itu past tense, itu menunjukkan peristiwa yang telah pun terjadi. Maknanya, ya Allah rahmatilah syekh ini, atau dikatakan Allah telah merahmati dia, itu rahimahullah. Ataupun dikatakan almarhum, almarhum iaitu dirahmati Allah. Maknanya sudah dirahmati, itu berlaku pada zaman yang dulu, dipanggil past tense, ya. Jadi rahimahullah itu artinya Allah telah merahmati dia. Maknanya terkait juga dengan masa. Kalau Allah yarham, sama juga. Allah yarham itu present tense, itu menunjukkan sekarang dan akan datang, masih terkait dengan masa. Artinya sekarang Allah merahmati dia, atau akan datang Allah merahmati dia, terkait dengan masa. Tetapi walaupun begitu, kedua-duanya itu membawa erti irhamhu ya Allah, yaitu ya Allah rahmatilah dia, itu maksud dia. Tetapi rahmatullahi alaih, rahmatun itu dikatakan masdar. Dalam bahasa Melayu dikatakan kata terbitan. Kata terbitan seperti pelarian. Lari itu perbuatan, telah berlari itu menunjukkan masa dulu. Akan berlari atau sedang berlari itu past tense, itu present tense.
Sekarang ini apabila dikatakan rahmatu, itu artinya kata terbitan, iaitu seperti telah berlari, akan berlari, atau sedang berlari, pelarian. Pelarian ini dikatakan masdar, dia tidak terkait dengan masa. Maka rahmatullahi alaih itu berarti kasih sayang Allah ke atasnya, atau rahmat Allah ke atasnya, tanpa terkait dengan masa. Maknanya pada mana-mana masa, sama ada dahulu, sekarang dan akan datang, moga Allah merahmati dia. Oleh kerana itu ulama menyebutkan kalau seandainya menggunakan lafaz masdar ini, maka itu lebih baligh, itu lebih bagus dah, kerana tidak terkait dengan masa. Dulu, sekarang dan akan datang mendapat rahmat daripada Allah, itu maksud rahmatullahi alaih. Kemudian orang kata Allah yarhamah, kan? Kalau perempuan Allah yarhamah, kalau lelaki Allah yarham. Betul ke tak betul? Dari segi nahu grammar dia adalah salah. Allah yarham, Allah yarhamah, Allah yarhamuh. Allah yarhamuh itu kepada orang laki-laki. Orang perempuan Allahu yarhamuha, Allahu yarhamuha. Dia kata Allah yarhamah, taruh je lah ta, jadilah dia perempuan. Tak, tuan-tuan, tak jadi perempuan. Itu jadi apa tu? Nak kata perempuan tidak, lelaki pun tidak. Tak sebut nama lah, tuan-tuan, ya. Nak kata lelaki, dia macam perempuan. Nak kata perempuan, dia lelaki. Tu Allah yarham, Allah yarhamah lah tu. Nah, walhalnya Allah yarhamuh itu menunjukkan kepada orang laki-laki. Maknanya Allah merahmati dia. Kalau perempuan Allah yarhamuha, Allah yarhamuha, atau almarhumah perempuan, almarhum laki-laki. Baik. Jadi salah kalau Allah yarhamah, memang grammar dia salah, tetapi insya-Allah doa juga kepada dia, kerana kita qasadkan dia, kita maksudkan dia. Allah yarhamah itu adalah seorang perempuan yang telah meninggal dunia, seperti ibu dia. Dia kata Allah yarhamah ibu saya dulu, grammar salah, tapi betul, tetap doa kepada orang yang meninggal dunia, ya. Dia kata boleh ke guna dhamir lelaki kepada orang perempuan? Boleh. Assalamualaikum, kum tu lelaki ke perempuan? Tu lelaki. Kalau perempuan assalamualaikunna wa alaikunassalam. Dah. Cerita apa tu? Ali Baba Bujang Lapuk, kan? Kena bagi salam assalamualaikunna. Dia kata wa alaikunassalam. Kunna tu kepada orang perempuan. Kepada lelaki assalamualaikum. Nabi ajar macam tu. Tapi walau pada perempuan sekalipun tetap assalamualaikum. Baik. Dan kata Syekh rahmatullahi alaihi, iz kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihi al kashfa faqala in yajzim bi qawlil ghairi kafa wa illa lam yazal fid dhairi. Dia kata iz ni makna kerana. Kullu man, setiap orang, setiap orang. Kalau terjemah lamanya, setiap mana-mana orang, tidak ditentukan siapa-siapa. Mana-mana orang qallada, bertaklid. Taklid itu apa dia? Ikut orang tanpa mengetahui dalilnya, itu dikatakan taklid. Orang yang mengikut dipanggil muqallid. Orang yang diikut dipanggil muqallad. Perbuatannya panggil taklid, iaitu mengikut-ngikut tanpa tahu ujung pangkal. Baik. Orang ke darat dia ke darat, orang ke baru dia ke baru. Dah. Orang ke atas dia ke atas, orang ke bawah dia ke bawah. Orang ke bawah tentu hajat dia. Dia tahu nak ke mana. Kita ke bawah tak tentu apa, ikut orang aja. Dah. Orang bangun, kita bangun. Orang berdiri, kita berdiri. Orang kata Allah tu begini, kita kata Allah tu begini. Dah. Macam-macam lah, ya. Baik. Kemudian orang kata tak boleh zikir Allah, Allah, kita pun ikut sekali juga.
Tapi tak tahu cerita apa-apa. Dia kata Nabi tak pernah buat. Mana kita tahu? Dah, duduk dengan ulama pun kadang-kadang ni kan duduk dengan Nabi. Dah, tiba-tiba kata Nabi tak pernah buat. Tapi semua Nabi buat, kita kena buat. Yang tadi kahwin 9 buatlah pula. Nabi buat. Baik. Jangan pedulikan orang. Dah, kita ada kita punya sandaran kita dan ulama kita sendiri, kan? Ulama kita seperti Datuk mantan Syekh Murtada almarhum dulu, kan ada zikir Allah dia. Ya. Baik. Kemudian orang kata boleh ikut mufti ke? Ikut mufti boleh ke? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi ni siapa dia? Mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih itu apa dia? Satu orang yang boleh memutuskan dan menentukan manakah pandangan yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Kita kata dah, sebenarnya mazhab Syafi'i ini tak kuat. 3 ulama mengatakan boleh, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Contoh, 3 mazhab. Siapa dia? Hanafi, Maliki dan Hambali. Imam Syafi'i dia kata ini dia pandangan dia tak kuat. Bila 3 lawan 1 tak kuat. Mana kita tahu? Kita mengkaji sungguh ke mazhab. Dalam mazhab Hanafi sendiri banyak ashab dia, banyak ulama dia. Imam Hanafi memutuskan iaitu barang wakaf boleh dijual. Qadi Abu Yusuf itu adalah ulama di bawah mazhab Hanafi. Beliau mengatakan tidak boleh dijual, sama dengan pandangan Imam Syafi'i. Kemudian kita katakan mazhabnya itu ya tak sama dengan kita, maka kita ikut mazhab Hanafi, ikut mazhab yang lain kerana sepakat macam mana dia sepakat. Sebenarnya dalam mazhab itu pun sendiri ada khilaf. Dalam mazhab Maliki juga ada khilaf. Bagaimana kita mengatakan ini sejajar atau sekali dengan pandangan 3 mazhab yang lain. Imam Nawawi, beliau ini adalah mujtahid tarjih. Dia memutuskan sesuatu dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab dia, kitab Majmu' kalau tak salah, atau kitab Rawdatul Talibin, beliau mengatakan mazhabul awam mazhabu muftihi. Mazhab orang awam ialah mazhab muftinya. Mufti mazhab apa? Maka ikut mazhab mufti dia. Itu mazhab orang awam. Kita tak perlu tanya apa hadisnya, apa dalilnya. Itu seperti memberikan kalungan bunga kepada baru. Kenapa? Dia tak tahu nak guna bunga untuk apa. Demikian kalau satu hadis, pernah sekali ulama bercerita, satu orang minta dalil kepada ulama. Dia kata, hat dalil. Dah, bawa sini dalil dia. Apa dalil yang mengatakan demikian? Ulama tu baca dalil. Hadis dia kata. Ini hadis. Riwayat disebutkan sanad. Apa kata lelaki ni? Dia kata, okey, ada dalil tak apa? Okey, dalil tak apa. Tahu tak, kata dia, nama yang aku sebut tu jiran sebelah rumah aku je. Sebutkan jiran belah sini, contoh siapa dia? Jiran dia nama apa? Katakan, saya meriwayatkan daripada Fuad, daripada Ali, daripada orang ini, sampai Nabi. Dalil dia, hadisnya adalah, contoh, daun ketumbar elok dimakan, contoh. Kemudian hadis tu ada ke tak ada? Maudhu'. Tapi dia tak tahu. Dia tahu, oh ada dalil, okey. Walhal dalil tadi pun bukan dalil. Saya cakap. Dan periwayat dia pula jiran rumah dia aja. Jiran sini. Jadi apa gunanya dalil kepada kamu? Kalau aku sebutkan nama kamu tak kenal. Sebutkan bukan hadis, kamu kata hadis. Jadi bagaimana? Bersandarkan kepada ulama lebih selamat. Dan ulama yang telah diiktiraf muktabar dia. Baik. Dalam masalah taklid ini khilaf ulama. Baik.
fit tauhidi, dalam ilmu tauhid, maknanya kerana setiap mana-mana orang yang bertaklid dalam masalah tauhid, iaitu ni usuluddin, ikut-ikut dia, tak ada dalil. Ditanya orang apa dalil Allah Ta'ala wujud, dia tak ada dalil, ikut orang. Orang kata Allah wujud, kita kata Allah wujudlah sekali. Ini dia kata taklid ni. Imanuhu, imannya, yakni iman orang yang bertaklid tadi, lam yakhlu, tidak sunyi, min tardidi, daripada keraguan, ragu-ragu sentiasa. Fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa, dan padanya, yakni pada iman seseorang yang bertaklid itu, ba'dul qaum, sebahagian daripada ulama, yahki, menghikayatkan, al-khulfa, iaitu ulama berselisih pendapat. Nak putuskan apa dia ni? Orang yang taklid ni kafir ke Islam? Dia kata, alah, ulama kan khilaf, tak jadi masalah dah. Tapi ingat, khilafnya sampai isu kafir, bukan khilaf yang sedikit. Kita kata khilaf, tapi muktamadnya tidak menjadi kafir. Akan tetapi ada ulama yang menghukumkan kafir, dan ulama itu pula bukan sembarangan ulama. Bukan labai, bukan ustaz. Ulama besar dalam bidang usuluddin memutuskan orang yang bertaklid sekadar ikut, tidak mempunyai dalil, orang ini hukumnya terkeluar daripada agama. Haram perbuatan dia dan terkeluar daripada agama. Walaupun khilaf, tapi khilaf sehingga dihukumkan kafir, itu besar. Sebab itu jangan ambil ringan. Wa ba'duhum, dan sebahagian daripada ulama pula, haqqaqa, telah mentahqiqkan fihi, padanya itu, al-kashfa, kenyataan yang jelas. Faqala, maka berkata setengah mereka itu, in yajzim, maknanya seandainya dia jazam tu apa dia? Iaitu keyakinan yang putus, yang tidak akan berubah. Seandainya dia yakin biqaulil ghairi, dengan perkataan orang lain, kafa, nescaya sudah mencukupi imannya, sah iman dia, tidak menjadi kafir. Wa illa, dan seandainya tidak jazam, dia sendiri ya, syak, ragu-ragu, macam mana? Lam yazal artinya senantiasa, fi dhairi, dalam bahaya iman dia. Baik, kata musannif, yakni wajib atas tiap-tiap orang yang akil baligh itu, yakni mukallaf, kita, ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ma'rifat apa dia? Yang kita sebutkan dulu, ma'rifat ammah, ya, ma'rifat umum, bukan ma'rifat khas atau khassah. Itu khas bagi orang yang arifina billah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan para awliya. Yang kita bincang ni ma'rifat ammah, semua orang kena tahu. Baik. Dan ma'rifat kepada Allah dan Rasulnya, maknanya ma'rifat juga kepada Rasulnya. Bagaimana? Dengan ma'rifat yang yakin, maknanya 100%, tidak boleh kurang. Kalau kurang 0.1%, kufur juga. Ada sedikit keraguan tentang Allah ni, betul ke dia Tuhan? Kan? Terkeluar daripada agama. Tak yakin sikit tu menyebabkan kita terkeluar daripada agama. Baik. Dengan dalil yang yakin, ya, dalil yang diyakini. Sebab kerana bahawasanya orang yang taklid, makna orang yang ikut-ikut tadi apa dia? Dia yakin tetapi tidak memiliki dalil sahaja. Tu dia katakan orang taklid atau namanya muqallid.
Kerana bahawasanya orang yang taklid akan lainnya, yakni ikut orang lain, ikut tok guru, ikut ustaz, atau ikut kawan, bincang kedai kopi cerita ma'rifatullah, kami hebat, bercerita tu Masya Allah, kita dengar pun macam perbincangan para wali, kan? Sembahyang sesekali, syariat tidak dijunjung, tak boleh. Ini kitab jelas terus terang mengatakan demikian. Syariat Tuhan, tuntutan daripada Allah, tak laku ke kitab Allah Ta'ala, tak lakukah perintah Allah, makna titah Allah Ta'ala tak laku kalau kita ni cerita makrifat tapi tak sembahyang dan tak buat lagi kewajipan syarak yang lain. Baik. Sebab itu tuan-tuan, semakin kita dalam makrifat kita kepada Allah, sebenarnya semakin dalam dan banyak pula ibadah kita. Kerana kaedah yang kita sebutkan dahulu, iaitu semakin banyak ibadah, semakin dalam makrifat. Semakin dalam makrifat, maka takut haibahnya kepada Allah juga akan bertambah. Artinya, orang yang tidak ada haibah kepada Allah, orang ini tidak ada makrifat. Baik. Jadi kalau sekadar menakalkan, memindahkan cakap orang, Allah tu bagian, apa dalilnya nak kita kata begitu? Kita pun tak ada dalil. Siapa cakap ni? Saya dengar si fulan yang cakap, taklid, ni hukum dia. Ulama tidak sependapat mengkufur, mengkafirkan dia, ya. Tetapi bukan sampai kita kata sekadar kata dia berdosa, tapi khilaf, iaitu tidak sependapat ini adalah berkenaan dengan kufur ke Islam, kufur ke beriman. Benda berat, benda kecil, benda berat. Baik. Di dalam i'tiqad itu, iaitu dalam i'tiqad berkenaan dengan usuluddin, maka baik, itulah stesen kita nampak. Nanti kita ambil balik daripada mula lah, ya. Yakni wajib atas tiap-tiap orang yang aqil baligh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah.